السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Sila jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan perkara-perkara yang ditegakkan. Semoga kita dibangkitkan dalam kalangan orang-orang yang bertakwa di akhirat kelak. Marilah kita memberikan sepenuh perhatian terhadap khutbah yang akan disampaikan dan tidak melakukan perkara yang lalai ketika khatib sedang menyampaikan khutbah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganjari pahala atas amal ibadat yang kita laksanakan. Mimbar mengingatkan para jemaah sekalian, marilah kita istiqamah menunaikan salat fardu 5 waktu secara berjemaah di masjid dan surau, dan bersama-sama menyemarakan kempen subuh macam Jumaat yang diadakan di masjid-masjid sekitar wilayah persekutuan. Di samping itu, marilah kita mengimarahkan program-program dan kuliah-kuliah pengajian yang dilaksanakan. Semoga dengan amal ibadah dan kesungguhan kita mengimarahkan rumah Allah, mendapat limpahan rahmat dan ganjaran pahala yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah sekalian, terakhir ini kita sering mendengar istilah dan label khawarij, terutama sekali yang melibatkan isu-isu semasa agama dan juga perselisihan dalam politik. Justru khutbah pada hari ini akan membicarakan tajuk waspada pemikiran khawarij. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, khawarij berasal daripada perkataan Arab, yakni kharaja, yang berarti keluar. Ini kerana mereka telah bertindak keluar daripada ikatan bai'ah, yakni janji setia kepada pemerintah yang sah, dan enggan mengiktirafnya. Kelompok khawarij pertama adalah mereka yang memberontak secara bersenjata terhadap Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Namun demikian, bibit-bibit pemikiran khawarij telah wujud sejak awal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, terdapat seorang individu yang digelar Zulhuwaisir, di mana beliau telah membantah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahagikan harta dan melemparkan tuduhan bahawa baginda berlaku tidak adil dalam hal tersebut. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menemplah individu tersebut dengan bersabda, "Fa inna lahu ashaban yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ramiyah." Yang bermaksud, sesungguhnya dia, yakni Zulhuwaisir, mempunyai teman-teman yang salah seorang antara kamu akan diremehkan solatnya jika dibandingkan dengan solat mereka, dan puasanya jika dibandingkan dengan puasa mereka. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak melebihi kelompok mereka. Mereka terlepas dari Islam sebagaimana terlepasnya anak panah dari besarnya. Riwayat Imam Bukhari. Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari berkata, golongan khawarij itu dahulu digelar Al-Qura disebabkan kerajinan mereka dalam membaca Al-Quran dan beribadah. Namun demikian, mereka telah melakukan penyelewengan dalam mentadbir Al-Quran, taksub dengan pemikiran mereka serta berlebih-lebihan dalam zuhud, khusyuk dan selain-lainnya. Jemaah yang dirahmati Allah, antara bentuk kelampauan pemikiran khawarij adalah mereka bermudah-mudah dalam menjatuhkan hukum kafir, yakni takfir, kepada mereka yang tidak sependapat dengan mereka. Ketika berlakunya krisis antara penyokong Sayyidina Ali dan Muawiyah, mereka telah bertindak mengkafirkan Sayyidina Ali dengan berhujahkan ayat Quran menurut pemahaman mereka yang menyeleweng. Malang sekali mereka telah memetik ayat daripada surah Al-Ma'idah ayat 44, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Bermaksud, dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kerana mengingkarinya, maka mereka itulah orang-orang kafir. Puak Khawarij telah melaungkan slogan kedua-dua pengadil itu telah kafir, kerana sesungguhnya tidak ada pengadilan melainkan bagi Allah. Ketika menolak cara penyelesaian perdamaian di antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah yang disebut sebagai peristiwa tahkim, lebih malang lagi, mereka tergamak mengkafirkan para sahabat besar seperti Sayyidina Ali bin Abi Talib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Talhah, Abu Zubair dan Aisyah radhiyallahu anhum, serta menghalalkan darah mereka.
Lama-kelamaan konsep takfir, yang mengkafirkan orang, menurut pemikiran mereka turut berubah. Kafir bukan lagi hanya dinisbahkan kepada mereka yang tidak berhukum dengan Al-Quran, tetapi orang yang melakukan dosa besar juga turut dianggap kafir oleh golongan Khawarij ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW telah memberi peringatan mengenai kemunculan Khawarij dan menyuruh kita agar berwaspada terhadap kelompok ini. As-Sindi dalam Hasyiah beliau berkata, golongan Khawarij gemar menggunakan slogan dan retorik bersifat umum seperti tiada hukum kecuali hukum Allah dan kembali kepada kitab Allah dan seumpamanya. Namun tindakan mereka tidak selari dengan laungan mereka. Mereka bersikap seperti talang dua muka. Dahulunya mereka mendakwa ingin berhukum dengan Al-Quran, setia dengan kebenaran dan mengingkari kezaliman, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Akan tetapi mereka jualah yang paling lantang mengkafirkan dan memerangi sekalian para sahabat dan umat Islam lain. Mereka lebih gemar menghalakan kerusuhan terhadap umat Islam dan memetik teks agama luar daripada konteksnya Imam Al-Bukhari merekodkan pandangan Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengenai kelompok ini. Ibnu Umar berpandangan bahawa mereka dari golongan Khawarij adalah seburuk-buruk makhluk Allah. Beliau berkata, sesungguhnya mereka menuju kepada ayat-ayat yang diturunkan kepada orang-orang kafir, lalu mengenakannya ke atas orang-orang beriman. Sudah jemaah yang dirahmati Allah, pemikiran yang melampau dan ekstrim telah mendorong kepada kemunculan Khawarij. Ekstremisme agama merupakan perkara yang dilarang secara tegas dan jelas oleh Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 77, "Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil." Yang bermaksud, katakanlah wahai ahli kitab, janganlah kamu melampau dalam agama kamu secara yang tidak benar, dan janganlah kamu menurut hawa nafsu sesuatu kaum yang telah sesat sebelum ini dan telah menyesatkan banyak manusia. Dan juga sekarang mereka telah tersesat jauh dari jalan yang betul. Islam datang dengan membawa ajaran yang rahmah lagi indah. Sebarang bentuk melampau sama ada dalam pemikiran, tindakan, hatta dalam melakukan ibadah sekalipun adalah ditegas. Renungan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, awasilah kamu daripada melampau dalam beragama, kerana binasanya golongan terdahulu sebelum kamu adalah disebabkan sikap melampau mereka dalam beragama. Hari ini kita mungkin tidak mengenali mereka melalui nama Khawarij, tetapi tindak tanduk dan gelagat serta slogan dan pernyataan mereka dapat kita kenali bahawa mereka adalah golongan Khawarij. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kesimpulan yang dapat diambil daripada khutbah hari ini, pertama, kita hendaklah berwaspada daripada terpengaruh dengan pemikiran yang melampau dalam beragama, bermudah-mudah dalam menjatuhkan hukum terhadap orang yang tidak sependapat dengan mereka, dan menafsirkan teks agama menurut selera pemikiran seperti golongan Khawarij. Yang kedua, doktrin Khawarij merupakan suatu barah kepada pemikiran umat Islam yang perlu ditangani dengan bersepadu dan saksama, menerusi pendekatan dakwah dengan hikmah dan rahmah serta tindakan yang berpaksikan hujah. Ketiga, umat Islam perlu bersatu dalam membina kekuatan dan menguruskan sebarang bentuk perselisihan dengan santun dan tenang agar tidak membawa kepada perpecahan yang merugikan dan boleh merapuhkan kekuatan ummah. Mengakhiri khutbah, ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atii'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Yang bermaksud, dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya,
dan janganlah kamu berbantah-bantahan. Kalau tidak, nescaya kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu. Dan sabarlah menghadapi segala kesukaran dengan cekar hati. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة ملكنا بوالديه محمد يسري ملك بقية بتوان سلطان إبراهيم، وكذلك وولي محمد يسري ملك بقية ورجية مشري أبو زارس صوفيا. اللهم احفظ علماءهم ووزراءهم وقضاتهم وعمالهم ورعاياهم من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة في قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر